Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillah, pertamanya kita rafa'kan kesyukuran pada Allah Subhanahu taala pada kali ini dalam siri Bengkel Asas Ilmu Falak yang dijalankan secara maya pada kali ini, dan insyaAllah tuan-tuan bersama dengan saya Sahabat Faizal Mejani daripada Jabatan Mufti Negeri Perak dalam siri yang insyaAllah akan membicarakan berkaitan dengan perbahasan berkaitan dengan kiblat. Alhamdulillah, dan saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Inston atas kesediaan menjemput pihak kami bersama-sama mengisi ruang lah dalam siri asas bengkel asas Ilmu Falak pada kali ini insyaAllah. Baik, insyaAllah tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dalam tempoh 15 hingga 20 minit ini kita akan bicarakan tentang apa yang disebut sebagai arah kiblat dan yang kita boleh fahami dari sudut perbahasan ilmu falak ini insyaAllah. Tapi sebelum itu saya ingin mentakrifkan dulu apa yang disebutkan tentang kiblat tentang kiblat. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kalau kita sebut tentang kiblat, ulama menafsirkan ini kepada dua pentakrifan lah, pada dua pentakrifan. Secara mudah dia, maksud kiblat itu dengan ejaan qaf ba lam ta marbutah itu qiblah, asal dia pada perkataan qabila, qabila yang bermaksud yang menerima, ataupun ada sebahagian mengatakan yang menerima penghadapan. Maksudnya tuan-tuan, kalau sekiranya contohlah kalau kita sekarang berada dalam dewan kuliah, dewan kelas kuliah, maka tuan-tuan akan duduk menghadap pada saya, maka saya adalah dari sudut bahasanya adalah kiblat tuan-tuan, kerana tuan-tuan menghadap kepada saya, maka itu dari sudut tarifan bahasa. Jadi kiblat dari sudut bahasanya adalah arah hadap ataupun yang mana benda yang kita menghadap itu maksud perkataan kiblah itu. Jadi dari sudut tarifan ini kita dapat faham bahawa bila kita menghadap kepada sesuatu benda, maka benda itu disebut sebagai kiblah. Benda itu dianggap sebagai kiblat. Itu dari sudut tarifan bahasa sajalah. Okey, baik. Kemudian kita nak pergi pula kepada tarifan dari sudut istilah. Dari sudut istilah, maka di sini ada pelbagai lah tarifan yang telah diberikan oleh para ulama. Cuma saya ingin memberikan hanya beberapa saja. Antaranya yang disebutkan maksud kiblat ini adalah apa yang disebut sebagai kiblat ini adalah Kaabah. Kaabah. Jadi Kaabah itu adalah kiblat. Maknanya bila sebut kiblat adalah Kaabah dan Kaabah itu adalah kiblat. Maknanya kiblat itu tidak mungkin menghadap ke arah tempat lain. Kiblat itu tidak mungkin menghadap ke arah Masjidil Nabawi. Kiblat itu tidak mungkin menghadap ke arah Masjidil Aqsa. Dan kita tahu merupakan kiblat pertama bagi umat Islam dan kemudian bertukar kepada Masjidil Haram. Dan bila sebut kiblat itu mesti menghadap ke arah Kaabah. Itu takrifan yang pertama dari sudut istilah lah. Dan ada sebagian ulama mengatakan bahawa bila kata kiblat itu dia adalah arah hadap ketika mana kita melaksanakan ibadah solat. Kerana ketika mana kita mengadakan ibadah solat secara rukunnya, secara syaratnya, maka syarat kita bersolat, maka untuk menjadikan solat kita itu menjadi sah, maka antara syaratnya adalah kita hendaklah menghadap ke arah kiblat. Dan dia menjadi satu perkara yang wajib bila kita melaksanakan solat fardu dan dalam keadaan bukan darurah, maka wajib kita menghadap ke arah kiblat. Itu yang kedua. Yang ketiga, dan ini adalah takrifan yang mungkin menarik untuk kita bincangkan, iaitu arah hadap yang terdekat menuju ke arah Kaabah. Iaitu kalau kita lihat dalam konteks kita di Malaysia, arah kita daripada Mekah ke Kaabah, daripada Mekah ke Kaabah, daripada Malaysia ke arah Mekah adalah dalam lingkungan 6,800 km lah, lebih kurang begitu. Dan di sini kita dapat lihat bahawa dengan arah itu adalah arah yang terdekat daripada
Malaysia ke Mekah ataupun daripada Malaysia ke Arab Saudi. Jadi di sini menunjukkan bahawa dari sudut jarak itu adalah jarak yang terdekat. Oleh kerana bumi adalah bulat, sebenarnya kita juga boleh menghadap ke arah yang bertentangan. Contohnya bila kita kata 6,800 km itu dia menghadap ke arah barat, dia menghadap ke arah barat. Oleh kerana kedudukan Malaysia ni berada di sebelah timur Arab Saudi, maka kita bila kita solat, kita menghadap ke arah barat, menghadap ke arah barat. Tapi dalam masa yang sama, oleh kerana bumi ni bulat, maka kita juga boleh berpusing ataupun menghadap ke sebelah timur, tetapi dia sebenarnya mengikut arah yang lebih jauh, arah yang lebih jauh berbanding dengan arah barat. Maka dari sudut konsep pemahaman kita dalam ilmu falak dan juga ditarifkan dari sudut falak, dari sudut fiqh, maknanya di sini adalah arah hadap daripada Malaysia ini menghadap ke arah Kaabah itu adalah menghadap melalui arah barat. Kerana arah barat ini adalah arah yang lebih dekat dan berbanding dengan arah di sebelah timur. Jadi dari konteks ini tuan-tuan, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita dapat faham bahawa kiblat ini adalah suatu konsep di mana kita perlulah tahu di mana kita berada dan di mana kedudukan Kaabah itu. Maknanya kalau kita berada di Malaysia, kita hendaklah menghadap ke sebelah barat. Kalau kita berada contohnya di Afrika Selatan, maka arah kiblat kita hendaklah menghadap ke arah utara. Kalau kita berada di sebelah mungkin di sebelah England dan sebagainya, arah kiblat kita mungkin ke sebelah utara. Kalau kita duduk di sebelah Amerika Syarikat, arah kiblat kita menghadap ke sebelah timur. Jadi konsep arah kiblat ini sebenarnya adalah satu konsep yang menarik, kerana di dalam walaupun ia adalah satu suruhan dalam melaksanakan ibadat solat, tetapi dari sudut falsafahnya itu menunjukkan kepada kita bahawa bagaimana umat Islam disuruh untuk memahami tentang konsep geografi, tentang kedudukan sebuah negara berbanding dengan negara lain. Dalam konteks kiblat ini, kita menjadikan Mekah itu sebagai pusat, dan di mana kita berada, kita menghadaplah ke arah Mekah ataupun ke arah Kaabah. Okey. Dan dari sudut yang lebih penting juga, kalau kita bicara tentang soal kiblat ini juga adalah suatu arah yang berkah sebenarnya. Dia bukan sahaja membabitkan ibadah, tetapi dia juga melibatkan satu arah yang berkah. Maknanya kalau kita nak ambil berkah daripada sesuatu perbuatan, maka kadang-kadang kita disunatkan untuk menghadap ke arah kiblat. Contohnya bila kita nak berdoa, bila kita nak berzikir, ataupun bila kita nak memulakan suatu pekerjaan, bermusafir dan sebagainya, maka kita disunatkan untuk menghadap ke arah kiblat. Baik. Jadi itu adalah takrifan dan juga beberapa hukum hakam berkaitan dengan kiblat. Okey, baik. Seterusnya, bila kita sebut tentang kiblat, maka antara perbahasan yang disebutkan dalam ilmu falak ialah berkaitan dengan kaedah penetapan arah kiblat. Kaedah penetapan arah kiblat. Baik. Maka dalam ilmu falak sebenarnya ada beberapa kaedah yang disebutkan oleh para ulama, dan juga perkara ini ada dilukiskan dalam kitab-kitab fiqh. Baik, bila kata-kata kiblat, maka antara petunjuk untuk kita mencari arah kiblat itu, antaranya adalah menggunakan burus-burus, ataupun menggunakan bintang. Antara yang paling popular kalau kita berada di Nusantara ini ialah menggunakan burus Orion. Burus Orion ataupun kita sebut juga sebagai burus belantik ataupun burus Al-Babado. Di mana burus Orion ini adalah burus yang kalau tuan-tuan boleh search dalam internet lah, kita akan dapat lihat kedudukan ataupun bentuknya itu adalah seperti seorang lelaki yang memegang macam perisai dan juga memegang macam pemukul. Di sebelah kanan, di sebelah tangannya memegang pemukul dan sebelah lagi memegang perisai. Dan burus ini secara keseluruhannya sangat mudah dapat dikesan ataupun dilihat pada waktu malam, dan ia menjadi satu burus yang sangat popular lah, bukan sahaja di dalam penulisan di Malaysia, tetapi juga ataupun di rantau Asia ini, tetapi dalam pelbagai tamadun burus Orion adalah burus sangat popular yang memang dicatatkan dalam sejarah. Jadi yang menunjukkan kepada kiblat itu, yang menariknya burus Orion ini, kerana ada 3 bintang, iaitu bintang
ataupun disebut sebagai mintaka, an-nilam dan juga al-nita. Mintaka, an-nilam juga al-nita. Yang mana ketiga-tiga bintang ini secara berturutan dia merujuk ke arah kiblat dan kedudukannya adalah berada di pinggang orayan itu. Jadi tuan-tuan boleh search dalam internet, cuba lihat macam mana bentuk orayan itu, dan tuan-tuan akan tuan-tuan cuba cari di mana kedudukan mintaka, an-nilam juga al-nita, dan kedudukan tiga bintang tersebut adalah berturutan, dan arah kiblat itu adalah yang menghadap ke arah barat. Menghadap ke arah barat. Maknanya kalau tuan-tuan dapat lihat kedudukan buruj orayan ini berada di tengah-tengah langit, maka tuan-tuan akan lihat bahawa kedudukan tiga bintang itu yang berada di pinggang buruj orayan ini akan merujuk tepat ke arah kiblat. Dan ini yang saya bicarakan ini dalam konteks kita Nusantara, kerana tiga bintang ini al-mintaka, an-nilam juga al-nita ini dia menunjukkan ke arah barat. Dia menunjukkan ke arah barat, ataupun lebih tepat tuan-tuan, dia merujuk ke arah kiblat. Jadi mudah untuk kita menggunakan buruj ini untuk kita mencari arah kiblat di Nusantara. Cuma tuan-tuan, yang lebih efektifnya bila buruj ini berada di betul-betul di tengah-tengah langit lah, di tengah-tengah langit, dan ada masa-masa yang terbaik untuk kita melihat buruj ini bila dia berada di tengah langit, ada insya-Allah. Dan antara kaedah yang juga disebutkan oleh ulama dalam kitab-kitab mereka berkaitan dengan kaedah untuk kita mendapatkan arah kiblat adalah menggunakan satu kaedah yang disebut sebagai istiwa azam. Baik, istiwa azam ini satu kaedah yang sebenarnya bukanlah baru. Menurut guru kami, Profesor Madar Dr. Baharudin, yang mula memperkenalkan kembali kaedah istiwa azam ini, mengatakan bahawa kaedah ini sebenarnya telah disebutkan oleh Nasaruddin At-Tusi pada kurun yang ke-14, dan kemudian telah disebut kemudian dalam satu kitab Al-Syamsul Fatihah oleh Syekh Umar Ismail Nuruddin, yang telah menulis kembali kaedah ini dalam buku dia. Dan kemudian Profesor Madar Dr. Baharudin telah memperkenalkan kembali kaedah ini dalam sekitar tahun 1990-an, menyebutkan kembali kaedah ini. Dan kaedah ini sebenarnya adalah merupakan kaedah yang sangat mudah dan efektif, dan kami pun telah melakukan banyak kali cerapan dan mendapati bahawa kaedahnya adalah tepat. So, dia berlaku tuan-tuan pada tempoh setahun tu dua kali. Setahun tu dua kali. Iaitu berlaku pada 28 Mei pada jam 5.16 petang. 28 Mei pada jam 5.16 petang. Dan sekali lagi akan berulang pada 16 Julai jam 5.28 petang. 16 Julai 5.28 petang. Jadi dua tarikh ini pada setiap tahun akan berlaku peristiwa istiwa azam, peristiwa azam, di mana satu kaedah yang sangat mudah, iaitu pada tarikh dan waktu yang telah saya sebutkan tadi, 28 Mei 5.16 petang, 16 Julai 5.28 petang, tuan-tuan hanya perlu menunggu bayang daripada objek yang tegak. Secara praktikalnya selalu kami menyarankan kepada masyarakat untuk menggunakan tingkap ataupun pintu ataupun grill, tingkap ataupun pintu yang berada di rumah tuan-tuan yang menghadap ke arah barat. Maka bila tarikh dan juga waktu yang telah saya sebutkan tadi berlaku, maka tuan-tuan akan dapat lihat bahawa matahari berada di hadapan tuan-tuan. Matahari berada. Sebenarnya ketika itu matahari pada tarikh dan juga waktu itu, matahari itu sedang berada pada kedudukan kiblat kita. Jadi untuk memudahkan kita membuat penandaan di lantai tempat kita nak solat ataupun di bilik itu, maka tuan-tuan hanya perlu menggaris bayang yang kelihatan ketika itu, yang wujud daripada grill ataupun pintu ataupun tingkap yang tuan-tuan kena pasti dia berada di sebelah barat. Jadi hanya perlu menggaris saja dan pastikan tingkap grill tu, pintu tu tegak lah. Tegak, jangan sengit. Kalau sengit nanti kiblat yang kita akan dapat pun sengit. Jadi pastikan dia tegak dan kita akan dapat lihat bahawa dia punya garisan itu akan menunjuk ke arah kiblat. Jadi kalau katalah tuan-tuan, di hadapan saya ni adalah matahari, maka bayang itu akan jatuh ke sebelah sini. Jadi kiblat itu adalah menghadap ke arah kedudukan matahari tersebut. Maknanya bayang tersebut jatuh ke sebelah sini. Jadi arah kiblat itu adalah jatuh sini.
Jadi kita buat satu garisan itu ke arah kedudukan matahari itu, ke arah kedudukan matahari. Dan saya rasa perkara ini setelah pun selalu dikeluarkan oleh pihak Jabatan Mufti di seluruh Malaysia lah. Jadi kalau untuk melihat dengan lebih jelas, tuan-tuan, sebenarnya ada beberapa penulisan ataupun ada beberapa grafik lah yang tuan-tuan boleh lihat di Jabatan Mufti dan juga di peringkat JAKIM. Dan juga ada institusi yang mengeluarkan sendiri infografik berkaitan dengan Istimewa Azam ni. Tuan-tuan boleh lihat sendiri bagaimana perkara ini boleh dilakukan. Okey, baik, itu Istiwa Azam. Dan seterusnya yang lebih dan juga agak popular juga pada hari ini adalah dengan menggunakan kompas. Menggunakan kompas. Kompas secara praktikalnya adalah satu alat ukur yang mudah dan murah. Mudah dan murah. Jadi dengan alat ukur yang mudah dan murah ini, kita dapat mengukur arah kiblat dengan mudah. Cuma ada beberapa model kompas yang digunakan ataupun di pasaran pada hari inilah. Antaranya yang kalau tuan-tuan dapat beli kompas seperti mana anak-anak kita selalu pakai, kompas biasa yang dipakai anak-anak kita pakai macam apa, digunakan untuk pergi sekolah dan sebagainya itu. Jadi kompas-kompas ini sebenarnya boleh juga digunakan untuk mencari arah kiblat. Secara umumnya kompas kita itu dia menunjukkan ke arah utara, dan arah utara itu menunjuk ke arah nilai 0 ataupun 360 darjah. 0 ataupun 360 darjah. Jadi dengan menggunakan kedudukan utara itu, tuan-tuan perlulah mengenal pasti kedudukan kiblat. Kalau dalam konteks kita ataupun orang-orang di Perak contohnya, kalau di Instone arah kiblatnya adalah 292 darjah. Kalau di Ipoh 291 darjah. Kalau di Selangor, di wilayah persekutuan, arah kiblatnya juga adalah 292. Okey. Jadi dengan tahu kedudukan arah kiblat iaitu 291, 292, dan dalam pengiraan yang secara kasar yang kami buatlah. Ini kalau kita di Malaysia ni, dia punya lingkungan arah kiblatnya itu antara 290 hingga 293, 290 hingga 293, iaitu melibatkan Sabah, Sarawak, dan juga daripada Johor sampailah ke Perlis, dan boleh sampai ke Singapura, ke Brunei dan ke sebelah selatan Thai juga dalam lingkungan itu, 290 hingga 293. Jadi dalam lingkungan itu adalah arah kiblat. Maka tuan-tuan menggunakan kompas itu, tuan-tuan pusing saja sehingga kalau kompas yang kita pakai itu, dia kompas tu dia akan menunjuk ada satu jarum. Biasanya jarum tu dia ada tanda warna merah. Jadi jarum yang bertanda merah itu sebenarnya dia perlu dilaraskan sehingga dia menunjukkan ke arah 0 ataupun 360. Maka tuan-tuan kena pasti di manakah kedudukan 292 ataupun 291 mengikut kedudukan tempat di mana kita berada lah. Tapi macam saya sebutkan tadi, range dia antara 290 hingga 293. Maka tuan-tuan pusing lihat bagi 0 ataupun 360 tu kena pada jarum yang bertanda warna merah ataupun warna hijau tu menunjukkan ke arah utara, dan kena pasti di mana kedudukan 290 ataupun 291, 292, 293. Maka kena pasti kedudukan tersebut, maka itulah arah kiblat. Dalam nota yang disediakan, insya-Allah ada saya masukkan kedudukan azimut ataupun kedudukan kiblat bagi setiap negeri-negeri, dan kalau negeri tersebut ada dua nilai, maka saya akan masukkan dua nilai lah untuk memberikan panduan kepada kita mencari arah kiblat yang tepat. Baik, dan kaedah yang terakhir sebelum kita mengakhiri sesi kita ni adalah bagaimana kita nak menentukan arah kiblat dengan menggunakan arah matahari terbenam. Baik, secara keseluruhannya arah matahari terbenam ni adalah merujuk kepada arah barat. Baik, cuma arah barat ini sebenarnya yang ditandakan dengan kedudukan matahari terbenam, dia tidak tepat ke arah kiblat. Oleh kerana matahari terbenam ni di antara 200 hingga 300 darjah. Itu tempat di mana dia terbenam, 200 darjah hingga 300 darjah. Dan seperti mana tuan-tuan sedia maklum tadi, bahawa arah kiblat kita antara 290 hingga 293.
Jadi kita kena buat satu pengiraan, dan dalam satu sifir yang mudah, ada juga saya masukkan dalam nota yang tuan-tuan boleh rujuk, merujuk kepada bulan Mei, Jun, Julai, Ogos. Yang bulan-bulan ni kita bolehlah menggunakan kedudukan matahari terbenam itu kerana nilainya itu hampir dengan kedudukan kiblat. Contohnya pada bulan Jun, kedudukan matahari terbenam itu adalah dalam nilai 293. Pada bulan Julai, kedudukan matahari terbenam itu dalam 291. Itu yang terdekat. Ataupun jauh sikit pada bulan Mei 288, pada bulan Ogos 284. Jadi nilainya lebih kurang lah, boleh kata hampirlah dengan arah kiblat 210, 293. Cuma kalau kita lihat dalam bulan-bulan lain, contoh bulan Januari. Bulan Januari matahari terbenam ada pada nilai 248. Jadi nilai 248 tolak dengan 291, nilainya hampir dekat 30 darjah kan. Jadi di sini kita dapat nilai yang agak jauh di antara berbanding antara arah kiblat dengan arah matahari terbenam. Jadi kita nak menggunakan arah matahari terbenam tu pun kena tahu waktu bila yang sesuai, dan kita boleh buat pengiraan ataupun sedikit pengiraan yang mudah, ataupun tuan-tuan boleh rujuk dalam nota yang saya serahkan kepada tuan-tuan ni. Tuan-tuan boleh rujuk, dan di situ tuan-tuan boleh buat satu anggaran di manakah kedudukan arah matahari terbenam, dan juga menggunakan kaedah jari. Jadi boleh katalah matahari terbenam 20 darjah, 20 ataupun 10 darjah. Maknanya kalau matahari terbenam 10 darjah daripada arah kiblat, maka arah matahari terbenam di sini. Jadi letak macam ni 10 darjah, maka arah kiblat di sini. Ini sebagai satu contoh ada dalam nota yang disediakan pada tuan-tuan. Dan ada juga saya masukkan dengan nota yang lebih jelas lah tuan-tuan dalam buku yang telah kami hasilkan, iaitu buku Mukhtasar Ilmu Falak yang terbitkan oleh Baitul Hikmah. Juga kami telah nyatakan dalam ni ada penjelasan berkaitan dengan arah kiblat dalam bab yang ketiga tak silap saya, dengan lebih terperinci lah berbanding dengan nota yang saya telah kemukakan. Dan insyaAllah moga-moga pertemuan kita ini bermanfaat, dan sekiranya ada kesalahan saya mohon maaf atas kesilapan, dan moga-moga insyaAllah pertemuan kita ini yang ringkas ini dapat memberikan sedikit maklumat pada apa yang boleh kita fahami berkaitan dengan arah kiblat. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.